Okay, so kita mula. So soalan pertama, cari jumlah nilai K kalau graf itu tidak menyilam pasi S. So kalau tidak menyilam pasi S, maksudnya tak ada pindasan S. Tak ada pindasan S, maksudnya tak ada punca. So betul lah ya, kita buat B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil daripada kosong. So masukkan je lah ya. Negatif K tolak 4, 1, okay, sama dengan ini. Okay, dan seperti saya selalu katakan kalau boleh kembang belakang dulu tapak ini baru buka yang negatif 4 ini. Penulisan dia lebih senang Dan satu lagi tempat orang selalu lakukan kesalahan ialah inilah. Negatif K bila kuasa 2 ialah positif K kuasa 2. Okay. So bila buat sampai sini kamu dapat ketaksamaan kuadratif, maka mesti ada benda-benda macam ini. Tak boleh terus pergi kepada jawapan biasanya Ilya kita tak tulis ini. Kejap mana ni? Kita tak payah tulis ini. Kita tulis sampai sini. So bila awak nampak dia ialah ketaksamaan kuadratif, so awak akan cari punca dia lah. Boleh tekan kalkulator, lepas tu masukkan. Kalkulator bagi kita 10 dan negatif 2. So kita tulis dalam bentuk pemfaktoran. So pastikan graf senyum dulu Graf senyum, masukkan punca, sini kecil, sini besar. Nak lebih kecil, lorek kawasan ini, kemudian tulis jawapan. Dan satu lagi berhati-hati bukan tiap-tiap kali ini ialah X bergantung kepada ini huruf apa. So kalau K, kita tulis K. Boleh so tak ada masalah lah. Okay. Ada apa terus tanya Kalau tidak cikgu ikut apa orang yang tulis saja Okay, kita pergi kepada soalan 2. Okay, ini cikgu tanya sajalah apakah jumlah nilai S kalau satu ketaksamaan macam ini. So kita kembang dululah. Okay, kita kembang dulu. Yang belakang boleh kembang dulu. Yang ini jangan lupa lah ada 4 anak panah. So kembang. So kalau awak dapat dia ialah ketaksamaan kuadratif macam cikgu kata kalau dia ialah ketaksamaan kuadratif mesti ada gambar raja macam ini. Okay So bila awak tekan kalkulator, awak dapat 11/2 dan 3/2 kan. So awak boleh tulis pemfaktoran macam ini. Tapi pastikan 2S kali 2S memang boleh keluar 4X kuasa 2. Memang boleh keluar 4X kuasa 2. Dan kalau awak sentiasa nak lukis graf senyum, pastikan A positif lah. So kalau lebih besar daripada kosong, lorek atas, mana tempat tulis jawapan? Ini siapa? Afifah ada tak Afifah? Afifah ada di sini? Kejap. Mana orangnya? Mana orangnya? Saya kat mana nak cari orang tiba-tiba lupa. Afifah tak ada. Okey. Anas lah. Okey, Anas. Sepatutnya macam mana tulis jawapan? Gambar raja sudah betul, tapi belum tulis jawapan dia. Ni kena bagi julat kan teacher? Ya. X kurang daripada 32. Satu lagi? Itu X lebih besar daripada 92. Macam pagi-pagi di sekolah kan kita belajar tentang hak laju pun kerja-kerja dia. Okey. Nanganlah kita buat ulang kaji tentang dia. So kalau kawasan lorek jenis ini, sini lebih kecil, sini lebih besar. Dan ini huruf X. So inilah jawapan dia. Lagipun kalau kamu tengok soalan-soalan memang tanya cari julat nilai X. So awak tak mungkin bagi saya jawapan macam ni. Ini bukan julat, ini ialah nilai. Boleh Tapi Afifah tak ada, tak apalah Okey, soalan 3. Ungkapkan ini dalam maksudnya nak buat pengembunan kuasa 2 lah. Kamu sekarang tidak boleh terus buat kerja macam ini. Awak tak akan dapat markah dalam exam nanti. So apa yang awak perlu buat? Ini sebenarnya awak hafal formula sikit. Awak tak boleh buat macam ini. Awak kena mula-mula keluarkan 2. So Fs sama dengan 2 kurungan X kuasa 2 tambah 7/2X tolak 1. Okay, lepas tu kita sambung buat lagi Okay. Siapa ni? I1 ada? I1?
I1 ada di sini. Orang hantar jawapan tak ada di sini, macam mana ni? Okey, cari orang lain. Syikin lah. Okay, Syikin. Ingat cara buat? Ambil nombor ni Yang- kenapa apa? Bahagi yang 2. Okey, hanya dulu dalam kelas cikgu suruh kamu tulis sajalah bahagi 2 kita dapat 7/4 kan. Tapi sekarang tak dibenarkan ya. So kamu kena tulis. Macam mana awak dapat ini? So awak tulislah. Ini ialah 7/2 bahagi 2. Dia perlu sebab markah di sini sekarang. Okey. So kalau ini 7/4, belakang sini ialah apa? Cikin sama? Negatif 1. Okay, sebab ini cakap ini dulu pun bolehlah. Kalau ini maksudnya kita saling saja, iaitu -1. Yang hujung sekali? 7/4. Okay. Ini 7/4 saya tulis. Yang belakang? Sorry. 7/2. Kita bahagi 2 kan, dapat 7/4. Belakang nak tulis apa? Dia kan ada kaitan. Bahagi 2, lepas tu turun sini bahagi 2, pergi sana. Ingat tak? Darab dengan 2. Bukan darab dengan 2. Alah, kalau ini bahagi 2, darab 2, ya macam awak cakap. Bukan darab 2. Apa tu? Bukan operasi dia, bukan darab. Operasi dia ialah kuasa 2. Boleh ya? Turun sini, bahagi 2, pergi sini ialah bahagi, kuasa 2. Cikgu ikut awak sudah. Okey, kuasa 2. 49/16. Kuasa 2. So kita dapat 49/16. Hanya macam itulah. Dulu cikgu suruh tulis saja kan 49/16. Sekarang tak dibenarkan ya. So kamu kena tulis. Ini sebenarnya ialah 7/2/2 kita kuasa 2. Dan kita dapat 49/16. Kena tunjukkan macam mana dapat nombor ini, baru boleh tulis nombor ini. Okey, lepas tu boleh sambung. Nak buat apa lagi lepas ni? Ingat? Cikin ingat lepas tu nak buat apa? Yang negatif 1 tu tolak dengan 49/16. Jadi negatif 65/16. Negatif 65/16. 65/16. Betul? Betul? Cikgu lambat sikit. Betul? Okey. Lepas tu? Betul. Lepas itu? Sudah siap? Sukin sudah siap ke belum? Belum? Apa kena buat lagi? Dah. Belum. Ada satu lagi. Kurungan ini belum buka. Kurungan yang paling luar itu belum buka. So, mula-mula kita yang tepang ini kita tak boleh buat apa-apa sebab kita tak dibenarkan kuasa 2. Tapi belakang itu kita akan buatlah. Ini kita tak boleh buat apa-apa. Kita tulis sajalah. Tapi yang belakang ini kita boleh ringkaskan. So, dapat Negatif 65/8. So sebenarnya jawapan kita memang sama dengan jawapan ini. Hanya sekarang soalan ini ada markah kaedah. Kalau kamu tulis macam ini tidak ada markah kaedah. Dan masalahnya sekarang kalau awak tak ada markah kaedah, kebanyakan masa dia tak bagi awak markah jawapan tau. So tolong kita belajar balik ya macam mana awak nak tulis cara pengempunan kuasa 2 dengan betul. Kalau siapa yang di bawah saya tu, cikgu dari dulu pun cikgu ajar ini. Yang cikgu tak ajar baris tengah-tengah ini sebab cikgu main mulut cakap je. So beza sekarang ialah jangan pakai mulut cakap, tolong tulis keluar. Okay, boleh kan? So dapat jawapan ini. So sekarang soalan tadi apakah nilai ABC? Kita buat bandingan sajalah. Mana dia punya depan? Tidak ada A. Sepatutnya ada A di sini ya. Soalan ni ya.
sepatutnya ada A di sini ya. Baru kita boleh buat bandingan. Ada A di sini. Okey. Barulah kita kata so 10 kurungan ialah 2. Okey. Di dalam ini sebab dia pun tambah, saya pun tambah, so B ialah 7/4. Okey, belakang itu sebab dia tambah, ini tolak. So kita kena ambil negatif jugalah. Okey, boleh ya? Okey, kita pergi kepada soalan 4. Cikgu nak tanya, Ha. yang macam Aisyatul buat tu kan, kalau ikut Aisyatul punya, dapat berapa markah? Maka kaedah tak ada, maka jawapan tak ada. Oh, maksudnya So, kosong lah. Kalau soalan ini kalau soalan ini hanya ada 3 markah, dia selamat. Sebab dia akan 3 markah kepada ini. Tapi kalau soalan ini 4 markah, maksudnya dia ada markah kaedah. Tidak ada markah kaedah, maka tak ada markah jawapan. Dulu memang ramai cikgu ajar macam ini. Sebab dulu kertas 1 jawapan betul-betul lah. Tak tengok langkah dia. Tapi untuk kamu, sejak 2000, tahun lepas kan, itu sukatan baru, kertas 1, kertas 2, semua kena ada kaedah baru ada jawapan. So sekarang, kena tulis kaedah baru tulis jawapan. So cuba awak belajar tulis ini Kalau siapa tak pasti sebab selama ini tak buat okey aja jawapan kan. Siapa kalau tak pasti sendiri buat betul salah ke penulisan ini, awak boleh buatlah saja. Ambil saja mana-mana satu ketak sama satu fungsi kuadratik dan awak buat benda ini, awak bagi saya tengok. Cikgu saya tulis macam ini betul ke salah? Ada lagi benda-benda saya tertinggal. Boleh? Sebab awak dulu cara saya ajar ataupun Cikgu Roza ajar, kamu boleh tulis ini dengan betul. Tapi masalah sekarang dia nak tengok kaedah awak. So siapa kalau tak pasti kaedah yang awak tulis itu sudah okey ke belum okey, kamu boleh ambil saja. Buat soalan sendiri pun tak apa. Ambil satu soalan fungsi kuadratik, lepas tu awak buat benda ini. Dan cikgu cek penulisan itu okey ke tak okey. Boleh ya? Okey. Okey, kita pergi kepada soalan 4. Ini aku dapat cepat kuat sebab Farisa tak ambil gambar. Okey, lengkung itu mempunyai titik maksimum pada negatif 14. Negatif 3, 14. Dan melalui titik kosong negatif 4. So, apa yang Farisa buat Okey, Farisa ambil bentuk am ini sebab dia melalui kosong negatif 4. So, dia masukkan kosong dan negatif 4. Dia tahulah C negatif 4. Sebenarnya tak buat ini pun tak apa tau. Sebab bila dia bagi kita titik, titik kosong negatif 4, kalau nombor ini ialah kosong, X ialah kosong, automatik awak tahu ini ialah pindasan Y. So awak boleh terus cakap ajalah ini. Tapi kalau macam Farisa dia tak nampak, tak apalah awak ganti masuk pun boleh dapat kesimpulan yang sama. Okay? So kita punya persamaan sudah ada ini. Okay, lepas itu sebab dia kata titik maksimum kita, titik maksimum kita ialah negatif 3, 14. So kita recall balik, bila kita nak ambil titik maksimum, kalau nak keluar negatif 3, sini mesti tambah 3. Nak keluar 14, sini mesti 14. Kan kita sini tukar tanda, sini kita saling. Boleh? So, sebenarnya cikgu lepek galakkan tambah satu langkah dulu di mana awak buat Y sama dengan M, X, so tolak 3, kita tulis tambah 3, tambah 14. Okey, dan sekali lagi apa yang Farisa buat, dia masukkan koordinat ini ke dalam bentuk ini juga. Okeylah, kita pun tengok aja. Dia masukkan, so kira dia dapat nilai M. So dia tahulah A dia yang tepang ini ialah negatif 2 lah. Okey, so ini ialah negatif 2. Dan kita kena tahu M di sini, dia sebenarnya sama dengan A di sini. Sebab kalau kamu tengok, cikgu pergi atas. Okey, kalau kamu tengok ni, 2. Kalau ada nombor 2, bila kita buat pengembunan kuasa 2, kan kita tarik dia letak di tepi. So, automatik apa yang di sini sebenarnya sentiasa sama dengan sini. Okay. So, itu sebenarnya Farisa terus kata A ialah negatif 2, betul. Okey, lepas itu dia pakai apa pula? Pasi simetri. Okey.
cikgu ikut Farisa buat dulu, nanti cikgu baru terangkan. So, pasti simetri. Kalau kamu tengok pasti simetri selalu ikut kita punya titik maksimum punya pasti X. So, pasti simetri kita ialah -3. Dan -3, so ini awak belajar dalam matematik ke? Cikgu bagi cikgu tak ingat lah. Tapi kalau awak ingat tak ada masalah lah, sebab formula ni tak dipekarkan dalam exam. Soal tapak -12, so masuk nilai A, masukkan nilai B, masukkan nilai C. Boleh? Okey. So, ini yang awak jawab. Okey. Ini yang awak jawab, cari nilai A, cari nilai B dan C. Ini jawapan pertama yang ditanya oleh dia ini cari nilai A, B, C. Lepas tu dia minta awak ungkapkan dia dalam bentuk pengampunan kuasa 2. Sebenarnya tak payah buat sudah. Semua nombor sudah ada. Kau sudah dapat M itu ialah -2. Farisa sudah masuk? Belum Okey. Sebenarnya tak payah buat apa-apa di sini sudah. Sebab awak tahu M awak ialah -2 kan? So tempat ini awak ganti aja dengan -2. Tempat ini awak ganti saja dengan nilai ini. So terus tulis jawapan. Kita boleh terus tulis jawapan Y sama dengan -2, X tambah 3, kuasa 2 tambah 14. Okey, tapi Farisa pergi buat pengampunan kuasa 2 sekali lagi. Okey lah, okey, ini membazir masa. Padahal benda itu sudah buat pun, sudah ada pun. Okey, tak apalah, dia buat semula. So bila dia buat semula, okey, mula-mula tarik -2 keluar, sini jadi tambah, sini jadi tambah. Okey, lepas tu ini sepatutnya sini ada satu kurungan ada satu kurungan. Okey, ini kita bahagi 2, ini kuasa 2 betul, ini saling betul. Okey, so lepas tu ini yang 6 bahagi 2 kita dapat 3. Ini Farisa sekali buatlah. Tambah 2 tolak 3 kuasa 2. 3/9. Okey, dapatlah -7. Tapi itulah kurungan sudah hilang. Ada satu kurungan. Ada satu kurungan. So bila kamu buka kurungan, mana 2 dia pergi -2 dia pergi. So sini sepatutnya ini tempat ini. Kan -2 ini. Sini sepatutnya ada -2. Kemudian S tambah 3 kuasa 2. Kemudian -2 kali -7 tambah 14. Itu dapat serupa macam cikgu. Hanya beza Farisa pergi buat semula. Padahal sebenarnya tak payah, sudah ada. Sudah ada nilai A, sudah ada nilai N, sudah ada nilai K, kan sudah tulislah benda ni. So masuk bagi jawapan saja. Tapi kalau awak buat semula pun tak ada masalah. Okey, kita pergi kepada soalan 5. Cikgu minta, cikgu bagi benda ini, cikgu minta awak senaraikan semua unsur X yang mungkin. So sepatutnya kalau dia bagi kita, cikgu besarkan sikit. Kalau dia bagi kita macam ini, kita sepatutnya kena buat ketaksamaan ini. So kawan-kawan, siapa ni, Amira pun buat. So dia dapati ini ialah kuadratif. Kalau kuadratif kita kena sama dia. Kena tukar jadi kosong lah. So kalau ada ketaksamaan kuadratif, cikgu mesti nampak gambar ini. Boleh So tekan kalkulator, tahu ialah 1 dan -4. So ini mestilah bentuk pemfaktoran dia. Dan pastikan dia senyum supaya kita boleh lukis graf senyum. Okay. So dia kecil di kiri, besar di sini. Lepek kecil, lorek bawah. Ini biasanya kita tulis jawapan macam ini kan. Kita tulis jawapan macam ini. Tapi kalau awak baca soalan ini, dia bukan tanya awak apakah julat nilai X. Dia suruh awak senaraikan semua integer X yang mungkin. So sebab sini tak ada sama dengan. So kita tak boleh ambil -4 lah. Kita ambil nombor selepas dia. -3, -2, -1, kosong. 1 kita tak ambil sebab sini tak ada sama dengan. So ini jawapan dia lah. Okey, ini jawapan dia. Sebenarnya kalau saya akan kalahkan, tak payah tulis sini. Sebab takut ada orang akan ingat ini adalah jawapannya. Tulis sampai sini, kemudian terus lukis dalam gambar raja, lebih selamat. Mana? Okey, soalan 6. Okey, soalan 6.
Cikgu bagi satu fungsi kuadratif, cikgu kata titik maksimum dia macam ini. Dan minta awak ungkapkan dia dalam bentuk ini. Ini lebih kurang macam soalan tadi tau. Lebih kurang macam soalan tadi. So, awak ambil persamaan ini. Siapa ini? Ain ada? Ya, saya. Okey. Langkah ini macam mana jadi langkah ini? Oh, okey, cikgu faham maksud kamu sudah. Awak tarik hash keluar kan? Ain dulu di bawah saya kan? So, bila awak tarik hash keluar, negatif 6 ini pun kena tarik hash keluar. Sebenarnya ada satu cara memang negatif 6 tak masuk. Tapi kalau awak tulis macam ini, kejap. Awak ini awak belajar di tempat lain kejap. Negatif 6. Okay. Cikgu betulkan awak punya dulu. Lepas tu cikgu tunjuk cara yang biasa saya cakap sebab takut kawan kamu keliru. Tapi sebenarnya jawapan sama. Hanya awak punya ini ada sikit masalah. Sini sepatutnya ada kuasa 2. Sini sepatutnya ada kuasa 2. Ada kuasa 2. Ada kuasa 2. Ada kuasa 2. Saya rasa yang lain tu okey. Tapi cikgu tidak terangkan ini sebab cikgu tak nak terang dua cara berbeza untuk satu benda nanti awak pening So cikgu akan nak tulis di mana pula. Okey, cikgu tulis di bawah lah So kita ada soalan 6. Okey. Kalau saya ajar punya, cikgu ajar ialah kita buat fx sama dengan h x kuasa 2 tambah k x tolak 6. So mula-mula memang macam Ain buatlah, kita tarik X keluar. Hanya beza saya dengan Ain ialah cikgu tarik H keluar untuk semua. Untuk semua. Kalau tidak untuk semua punya, macam Ain buat itu dia separuh punya, belakang dia lain sikit. Belakang dia lain sikit. Tapi akhir jawapan sama. Tapi pastikan awak hafal salah satu. Jangan hafal kedua-dua, nanti awak pening. Okay. So kalau saya ada lepas ini, kita buatlah sama dengan H kurungan X kuasa 2 tolak tutup kurungan. Dan sekali tulis kedua-dua. Okay. So mula-mula kita ada K tambah H. Kita akan buat bahagi 2. So hanya beza kali ini ialah kena tulis lah Kena tulis K per H bahagi 2. Iaitu sama dengan K per 2 H. Okey. Lepas tu nombor itu kita kena kuasa 2. Ini tak boleh harap kalkulator, kena buat sendiri Kuasa 2. So maksudnya K kuasa 2 per 4 H kuasa 2. Itu kena buat sendirilah sebab kalkulator tak boleh tolong. Okey, lepas itu yang ini kita salin. Tolak 6 per H, tolak 6 per H. Kali ini awak akan rasa kurang selesa dengan dia sebab banyak huruf. Tapi kerja sebenarnya serupa je. Okay, so belakang ini kita boleh ringkaskan kalau awak nak. Okay, maksudnya awak boleh cantumkan. Tapi kalau awak tak nak cantumkan pun boleh sebenarnya, terpulang kepada awak. Cikgu tengok Ain punya. Ain akhirnya diasingkan balik. Kalau lepas tu awak asingkan, baik kita mula-mula tak payah cantumkan lah. Tak payah ringkaskan ini. Kita terus buat aja. Buka kurungan. So kita dapat H. Ini memang tak boleh buat apa-apa sebab kita tak boleh kembangkan kuasa 2. So kita buat untuk ini. Kalau buat untuk ini, kita dapat tolak 6. Lepas tu kita buat untuk ini, tolak K kuasa 2 per 4H. Macam mana bagi awak tengok jawapan Ain kejap. Aku split kejap. Ini gimana? Okey. So ini jawapan cikgu. Ini jawapan cikgu. Kalau kamu tengok jawapan Ain tu sama aja kan? Dia tulis ini sini. Boleh? Sama aja. Dia tulis 2 ini terbalik, tak ada masalah. Negatif 6 tolak K kuasa 2 per 4H pun boleh. Negatif K kuasa 2 per 4H tolak 6 pun boleh. Tak ada masalah. So sebenarnya apa yang cikgu buat dengan Ain buat itu adalah sama. Hanya cara penulisan dia berbeza. Tapi Ain tak boleh tak ada kuasa 2. Kalau tak ada kuasa 2, dikira salah. Boleh Okay, apa soalan? Tak ingat. Okay,
Kejap. Okey, soalan. Okey, ungkapkan ini dalam bentuk ini. Okey, kita sudah buat. Okey, seterusnya cari nilai H dan K. Nilai H dan K. So, bila kita dalam bentuk pengembunan kuasa 2, macam biasalah. Kita tahu ini tukar tanda. Ini kalau tukar tanda apa I buat ya. Kejap, apa dia buat. Y sama dengan 4T. Mana datang Y sama dengan 4T? Oh, dia tengah buat B. Sini, sorry. Di sini So, apa yang kita buat ialah awak ada bentuk pengembunan kuasa 2. Kita tahulah. Kita tahu yang ini kita tukar tanda. Yang sebelah sini kita salin. Ini jawapan kita. Tapi soalan kata titik maksimum kita ialah 3, 12. Soalan kata titik maksimum kita ialah 3, 12. So kita bandinglah koordinat X dengan koordinat X. Itu yang tapak ini ya. Lepas tu kita banding koordinat Y dengan koordinat Y, iaitu baris ini. Boleh? Tapi dua-dua ini ada KH, ini pun ada KH. So kita akan buat persamaan serentak. Kita tak boleh selesai secara berasingan lah, sebab dua-dua persamaan ada K, ada H. So mula-mula kita buat perkara rumus. K sama dengan, mana negatif bagi ya? Sepatutnya K sama dengan negatif 6H kan? Betul tak? Ada negatif di sini kan? Ke cikgu silap? Sini sepatutnya ada negatif. Lepas tu koordinat Y kita sama dengan 12. Okay, lepas tu kita ganti masuk negatif. So sini ada negatif. Oh, itulah selamat dia sebab kuasa 2. Bagi 4H tolak 6 sama dengan 12. Lepas itu dalam ini sepatutnya ada negatif-negatif. Okey, 12 tambah 6. So untuk tapak ini kawan kamu sebenarnya sudah buat 2 kerja, iaitu 12 tambah 6. Lepas tu dia kali lagi dengan 4H. Untuk tapak ini Betul. Okey, tapak 72. So di sini dia selamat balik sebab negatif darab negatif hapus. Padahal sebenarnya asalnya ada kesalahan So tapak negatif 36H kuasa 2 ini pindah. Dan kalau kamu nampak ini ialah kuadratif. Okey, ini ialah persamaan kuadratif. Kalau ini ialah persamaan kuadratif, awak boleh pakai ABC lah. A awak negatif 1, B awak negatif 2, C awak kosong. Siapa ini? Lupa lah. Ada? Ya. Dia cuba tekan kalkulator A negatif 1, B negatif 2, C kosong. Betul ke awak dapat jawapan negatif 2? Satu jawapan aja. Oh, negatif 2. Awak dapat negatif 2 sahaja. Negatif 2 dengan kosong. Sepatutnya ada 2 jawapan. Negatif 2 dan kosong. Okey. So lepas itu sepatutnya lah kalau nampak kosong kita bubuk H. Kalau nampak negatif 2 kita bubuk. Kita kan bubuk H tolak 2. Kalau H tolak 2 sepatutnya sini positif 2. Kalau dapat jawapan negatif 2 macam kita nak tulis ini. H tambah 2 kan? Nanti. Macam mana awak tulis ini? Daripada jawapan tulis ini ke awak buat sendiri? Buat sendiri. Okey, kalau awak buat sendiri pun cikgu pun boleh terangkan. Cikgu nampak awak tarik negatif H keluar. So untuk pertama kalau awak tengok kembangkan ini awak dapat negatif H kuasa 2. Tapi cuba tengok awak punya ini. Negatif H kali negatif 2. Dapat ke negatif 2H? Tak, dapat 2H. Okey. So ini pun cikgu boleh terangkan. Sini sepatutnya tambah. Dan jawapan awak boleh negatif 2. Boleh Hanya kalau siapa pakai, cikgu saya ambil ini, lepas tu saya masuk kalkulator bagi saya jawapan macam ini,
Biasanya kalau awak pakai pemfaktoran, awak akan tulis ini kepada saya kan? Awak akan tulis ini kepada saya. Tapi jadi masalah sebab hash kali hash tak keluar negatif hash kuasa 2. So ada satu langkah lagi. So ini sepatutnya hash kuasa 2. Negatif hash kuasa 2 macam mana jadi positif? Kita tukar semua tanda. So negatif jadi positif, negatif jadi positif. Kalau kosong tak payah ubah. Tambah satu line lagi. Tambah satu line lagi, baru buat ini, baru pergi ini. Kalau susah sangat, pakai saja rumus kuadratif. Rumus kuadratif tak kisah. Kalau tak erti apa maksud di sini, awak buat aja. Hash sama dengan negatif B tambah tolak B kuasa 2 B kuasa 2 tolak 4 A C sorry lah ya bahagi 2 A. Lepas tu awak bagi jawapan dia ialah negatif 2 dan kosong pun boleh. Kalau tidak erti tulis pemfaktoran yang ngam dengan situasi ini punya, awak pakai secara rumus kuadratik, tak payah pening banyak. Tak payah pening banyak. Rumus tak ingat, senarai rumus ada. So awak dapat 2 nilai hash sebenarnya. So lepas tu awak nak cari nilai K, kita ganti ke dalam inilah. K sama dengan negatif 6 hash. K sama dengan, so sini dia sebenarnya banyak kali salah ni. Ini negatif. Kemudian hash kita negatif 2 lah So dapatlah positif 12. Ini positif 12 ke negatif 12 ya? Ini ada negatif ke? Ada. Ada sebab awak tadi salah lah So sepatutnya tak adalah positif 12. Kita cek jawapan kejap Positif 12 soalan benar. Ya, positif 12. Okey. Lepas tu sepatutnya ada satu set lagi lah. Ada satu set lagi. Tapi kita tengok balik, adakah kita nak terima kedua-dua jawapan ini Okey, soalan tanya kita nilai H dan nilai K. Nilai H dan nilai K. Maksudnya kemungkinan sangat besar satu jawapan saja. Okey. Kenapa jawapan kosong diabaikan? Siapa tahu kenapa jawapan kosong diabaikan? Cuba tengok hash wujud di mana. Hash di sini. Siapa tahu kenapa hash jawapan kita hash sama dengan kosong itu perlu diabaikan atas alasan apa? Nanti X kuasa 2 tu hilang. Sebab kosong. Sorry. Kosong darab X kuasa 2 kan menjadi kosong. So tak jadi kuadratik. Ya. Okay. Kalau hash awak sama dengan kosong, seluruh seputang ini akan hilang. Kalau seluruh seputang ini hilang, dia bukan kuadratif. So kalau kamu tengok balik nota cikgu, untuk fungsi kuadratif, dia wajibkan ataupun kita biasanya akan cakap ABC kita. BC kita boleh kosong, tapi tidak untuk A. Sebab bila A kosong, seluruh seputang ini akan hilang. Bila dihilang, dia tak dipanggil sebagai kuadratif. So itu sebabnya kita akhirnya abaikan jawapan ini jawapan ini. Sebab tak wujud. Dia tak wujud kuadratif kalau kita ambil jawapan ini. Ikut pengiraan memang ada dua jawapan. Tapi akhirnya kita hanya ambil jawapan yang bukan kosong. Positif, negatif tak ada masalah. Tapi jangan kosong. So itu sebabnya kita ambil hash sama dengan negatif 2. Yang ini tak payah buat lah. Sebab kalau buat pun kalau dia sudah diabaikan, jawapan K itu pun akan diabaikan. So sebab dia datang dalam set. Satu set. So kita dapat jawapan inilah. Okey, lepas itu cikgu kata gunakan nilai hash dan K kamu. So jadi masalah lah kan awak punya hash sudah lain. Okey, mana pengiraan dia? Sini. Susah nak baca ni. Sampai mana ke mana? Sini. Betul ke? Ini tempat untuk B.
betul cikgu. Yang biru ini siapa punya? A punya ke B punya? Nombor 2. Nombor 2 punya. Okey. Okey. So sekarang cikgu kata dengan menggunakan nilai H dan K daripada A. So kita masukkan ke dalam itu, awak masukkan nilai H negatif 2, masukkan nilai K. So sini sepatutnya tambahlah. Boleh? Sini sepatutnya tambahlah sebab tadi nilai K salah. Okey. Tapi kalau ikut jawapan A, awak memang awak tulis betul lah ya. Okey, tolak 6. Okey. Cari nilai T kalau Y sama dengan 4. T ialah tangent kepada lengkung ini. So kalau dia ialah tangent, apa yang awak tahu? B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Kenapa? Sebab Betul. Sebab? Sebab tangent. Apa maksud tangent? Menyentuh satu ni. Dia sentuh sekali. Ya, dia sentuh satu kali. So bila awak buat, kita carilah tempat dia sentuh. So itu sebenarnya awak buat persamaan serentak sebenarnya. So itu awak buat persamaan serentak. Kita tak mungkin selesaikan persamaan serentak ini sebab dalam ini ada X, ada Y, ada T. Ada 3 benda tak tahu. Tapi kita tahu, persamaan yang kita cari ini hanya ada satu jawapan. So selepas awak cantumkan dia, awak buatlah P kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Dan awak selesaikan, dapatlah jawapan T. So kita punya nilai sudah okey, nah itu sebabnya awak selamat. Awak selamat sebab sini sepatutnya tambah kan? Sini sepatutnya tambah, sini sepatutnya tambah. So ini sepatutnya tolak. Okay. So sini sepatutnya tolak. Itu yang jadi kenapa jawapan B awak masih betul secara kebetulan. Sebab bila masuk di sini awak kuasa 2, negatif itu hilang. So awak tulis negatif ke tak tulis negatif, jawapan dia adalah sama. Tapi dari segi konsep cikgu akan kata awak mula salah di sini mula salah di sini. Bukan. Awak mula salah di mana? Di sini. Kerja awak semua okey. Tempat ini awak salah. Satu kesalahan yang minor. Tapi dia sebenarnya bawa masalah itu kepada banyak tempat. Hanya nasib awak pula cukup baik. Bila nak pakai dia, kena pula kuasa 2 awak selamat. Bila nak pakai saja, kena dia kuasa 2 awak selamat. Hanya tak selamat sekali di sini saja. Boleh? Tapi bagi saya kesalahan itu saja. Perkara rumus ini saja awak salah sebenarnya. Yang lain tu okey, perfect lah. Satu lagi inilah, kuasa 2 tak tulis ya. Okey. Ada masa kamu tengok balik ya sebab penulisan ni agak pack semua di dalam ni. Okey, soalan 7. Raja di bawah menunjukkan satu fungsi. Okey, so sebab daripada sini, kejap. Okey. Okey. Ini siapa? Ilya. Ilya awak tahu 7 sebab ini kan? Kemudian ini X. Kenapa awak tahu ini negatif 3? Sebab dekat dia bagi persamaan tu yang kita boleh tengok titik maksimum kita. Okay. So kalau dia sudah bagi ni, kita boleh terus baca titik kita, ini ubah tanda, ini saling. So automatik kita tahulah yang koordinat S yang kita tak boleh baca dalam graf punya, kita boleh dapat jawapan di sini. Itu yang kita tahu sini adalah negatif 3. Okay. So cikgu kata nyatakan persamaan pasti simetri. Persamaan pasti simetri maksudnya garis ini garis ini. Garis yang awak belajar sejak sekolah rendah. Dia belah graf kita jadi dua belah yang sama. So pasti simetri ialah macam ini. So tulis jawapan. Jawapan kat bawah. Okey. Kena kecilkanlah. Okey. So tulis saja X sama dengan negatif 3. Dan wajib tulis X sama dengan Kalau siapa bagi saya negatif 3 saja salah sebab itu bukan satu persamaan garis. Okey. Di sini cikgu kata pula nilai maksimum dia ialah 7. Sebenarnya graf pun bagi kita. Tapi dia bagi ayat sekali lagi lah. Dia tanya apakah nilai K. So apa yang awak perlu buat ialah kali ini awak bandingkanlah awak punya koordinat Y dengan koordinat Y ini. 3K tolak 1 sama itulah tapak baris ini. Okey. Kemudian awak selesaikan.
dapatlah jawapan untuk K. Settle sudah. Okey. Seterusnya, nyatakan persamaan lengkung itu apabila dipantulkan pada pasi S. So, mula-mula awak kena bayangkan dulu. Bila dia dipantul kepada pasi S, apa yang sudah berubah? Okey, so di sini Ilyas sudah lukislah. Selepas pantul, ini tempat dia. Ini tempat dia. Graf baru dia di sini. So, kalau kamu tengok graf ini, apa sudah berubah? Pindasan S ubah tak? Tak. Tak. Bentuk graf? Maksudnya? Dia sudah daripada original graf masang sudah jadi senyum kan? So kita akan tahu nilai A nanti akan berubah. Nilai A itu akan berubah daripada positif, mula-mula negatif akan ubah jadi positif. Apa lagi berubah? Yang dia punya titik maksimum, minimum. Titik maksimum, okey? Koordinat S dia tak berubah, tapi dia punya koordinat Y. Asalnya ialah positif 7 sebab di atas pasi S. So, bila kita pantul ke bawah, dia jadi negatif 7. Boleh? So, ini sudah ubah. Ini sudah ubah, tapi ini masih kekal. Dan sebenarnya pindasan Y pun sudah ubah lah. Hanya di sini kita tidak nampak nilai dia. Tapi awak pun akan nampak pindasan Y akan ubah dari segi tanda dia. Positif, kalau asal tadi ini ialah 2, sekarang jadi okay. Asalnya kalau negatif 2, sekarang jadi positif 2. Kalau kita ada nilai lah. Hanya di sini kita tak nampak nilai dia. Okay, so cikgu minta awak nyatakan persamaan lengkung itu. So, original punya di mana? Original punya. Okay, kita ambil original punya ini. Tapi cikgu masukkan nilai. Cikgu masukkan nilai 3K tolak 1. Di mana kita tahu jawapan dia ialah 7. So maksudnya persamaan ini bila awak masukkan maklumat daripada graf, awak dapat benda macam ini. Lihat depan tu tulis FX sama dengan baru itu dipanggil sebagai persamaan. Kalau tidak, apa yang awak tulis ini ialah ungkapan. Sebab di sebelah aja, ada kiri tak ada kanan. Okay, so ini yang original punya. Okay. So tadi kita tahulah graf daripada negatif akan jadi positif. So negatif ini ubah jadi positif. Tapi titik dia. Okay. Ila you masih tulis 37. 37. Kalau ikut ini, apakah titik positif? Apakah titik minimum awak? Kalau ikut apa yang awak tulis? Negatif 37. Tapi awak kata awak punya titik baru ialah apa? Negatif 3, negatif 7. So macam mana nak edit? Positif tu tekan negatif. Okay. So ini ubah kepada negatif. Boleh? Ini saja silap lah. Selain daripada tepang ini ubah, sini kita pun kena ubah lah. Sebab kita sudah tahu ini ialah datang daripada ini sebenarnya. Sebab kita tahu ini ialah negatif 3, negatif 7. Okay. Okey, soalan 8. 10 ialah nilai maksimum bagi fungsi ini. So sebenarnya kalau awak anggap ini sebagai sebab dia memang wajibkan kaedah pengembangan kuasa 2. So kita buatlah pengembangan kuasa 2. Kalau tidak, sebenarnya soalan ini kalau awak nak pakai pembezaan pun boleh ya. Tapi soalan ini tak boleh lah sebab dia wajibkan kaedah dia. So mula-mula awak buat pengembangan kuasa 2. So sebenarnya sini tak boleh terus pergi kepada sini tau. Sebab awak kena ada langkah. Nanti cikgu tengok kerja dia dulu. Memang tak boleh memang tak boleh. Sebab sini sepatutnya tolak. Cikgu tanya awak, sini tambah, sini kenapa jadi tolak? Ini auto ditambah, ini auto tulis tolak. Kenapa tambah jadi tolak? Boleh ya? So gitu. Tak apa cikgu. Tak apa. So kita buat balik sebab tadi cikgu sudah cakap banyak kali kan. Okey, kita cuba buat semula. Awak cakap cikgu buat dah. So langkah pertama kita mesti tarik kita punya A itu keluar dulu sebab kita nak pastikan A kita positif. So kalau saya nak tarik negatif keluar, Salin je.
Takkanlah X kuasa kalau 2. keluar mungkin saling saja. X Benar, kuasa buat 2 sesuatu. tambah 4K Sorry, S kuasa 2 tambah 4KX. tak. Kalau awak tulis tanpa 4KS, kalau awak Oh, tolak. tolak. Sebetulnya tolak ya. Apa? Slow. Tolak, apa belakang? Tolak 6K. Tolak 6K. Lepas tu baru kita buat untuk ini. Kejap, bagi saya tulis dulu. Okey, so mula-mula kita ambil ini dulu. Nampak apa? Bahagi 2. Okey, bahagi 2. Hanya macam je katalah, beza daripada dulu mulut cakap aja, sekarang tulis keluar. So bagi 2 tak apa-apa, manual buat sebab ada K di situ. Apa? Negatif 2K. Negatif 2K. Nanti belakang ini kita buat kuasa 2. Okay. Tapi awak jangan tengok ini lagi pening. Tengok ini lebih senang. So negatif 2K kalau awak kuasa 2. 2K. 2K. 2K kuasa 2 cikgu. Kalau kuasa 2. Berapa? Sorry, tak dengar jawapan awak tadi. Negatif 2K kalau kuasa 2 tak apa? 4K kuasa 2. 4K kuasa 2. Okay. Lepas tu yang ini senanglah, yang ini kita saling saja. Okay, kita saling saja. Negatif 6K, negatif 6K. Okay. So sekarang belakang ini kita nak ringkas, tak boleh ringkas. Tak macam dulu kita boleh tolak terus kan. Ini tak boleh tolak. Sebab satu ada K, satu ada K kuasa 2. Nak tolak memang tak boleh. So tak apalah, kita terus buka kurungan besar. So depan itu tak boleh buat apa-apa. Tapi belakang macam mana? Ini dengan ini tak apa-apa. Tambah 6K tambah 4K kuasa 2. Okay. So inilah jawapan yang sepatutnya. Dengan awak punya, kejap. Dengan awak punya. Mana awak punya? Okey, tengok awak punya, kita banding jawapan kejap. Negatif S tolak 2K kuasa 2. Jawapan memang betul, tapi itulah. Sebenarnya cikgu tanya awak aja lah, tambah ini kenapa jadi tolak? Kan? So sebenarnya awak 2 kali salah dah. Benda itu jadi betul balik. So masalahnya dalam exam, maka kaedah diperlukan ya. So kalau awak sini sudah salah, orang tak tengok kerja seterusnya. Walaupun awak punya nilai ini adalah betul. So cikgu padam, dia tak macam tadi siapa punya, betul. Dia punya selain daripada kuasa 2 tak puas itu, yang lain itu betul. Awak punya memang ada salah konsep dia. Hanya 2 kali salah, benda itu jadi betul balik. Okay, memang tak dibenarkan lah. Walaupun jawapan betul. Okay. So kita sudah buat pengembunan kuasa 2. Dia kata cari nilai K. So 10 ini ialah nilai maksimum. So 10 ini ada kaitan dengan koordinat X ke koordinat Y. Kalau dia ialah nilai. Titik itu dipanggil sebagai titik maksimum sebab dia punya nilai X dia ke sebab nilai Y dia. Satu titik, kita kata titik ini paling tinggi. Kan? Titik maksimum. Disebabkan koordinat S ke disebabkan koordinat Y? Ain sambung jawab. Hilanglah. Ain sudah hilang. Koordinat Y. Koordinat Y. Okay. So itu sebabnya kenapa kita bandingkan kita punya 10 ini dengan kita punya koordinat Y. Okay. So itu awak tulis benda ini tapi tak tahu kenapa. Okey, dapat ini. Okey, so sekali lagi kalau awak tengok ini ialah persamaan kuadratik. So kita tukar dia jadi sama dengan kosong. Lepas tu kita tekan kalkulator dapat jawapan. Jangan kemudian tulis bentuk pemfaktoran. Dan kalau kamu tengok ini K kali 2K. Sorry ya, cikgu lupa besarkan. Okay. So bila awak buat K kali 2K, awak tak dapat 4K kuasa 2. So itu sebenarnya kena ada tambah satu baris. Supaya yang kita tapak itu ialah 2K kuasa 2.
So nak jadi benda ini sebab apa? Bahagi 2 kepada atas inilah. Macam je kata kalau siapa tak erti tulis ini, lain kali jangan pakai kaedah pemfaktoran, pakai sajalah kaedah rumus kuadratik walaupun kita dapat jawapan yang cantik. Sebab tak payah pening. Okay? So itu nilai K. Sampai mana lah soalan saya? Lupa. Soalan 8. Okay, cari. Okay. Lagi pun jawapan ini pun dia minta 2 nilai. 2 nilai. So, okay lah. Memang kita dapat 2 nilai. Kalau dia kata cari nilai K, kita kena fikirlah ada tak mana-mana satu K kena diabaikan. Okay, kita pergi kepada soalan 9. Okay. Soalan 9, dia kata tak faham soalan A. Sebenarnya senang aja maksudnya. Bila awak akan lukis benda macam ini? Bila awak akan lukis benda macam ini? Waktu itu, apakah dalam kurungan awak? Ilya? Kalau nak dapat negatif 3/2? 2x tambah 3. Okey, yang belakang tu? X tolak 3. X tolak 3. Kalau awak nak lorek atas sebab? Sebab dia lebih besar. Lebih besar. Sebab dia nak ini. Tapi dia nak ketaksamaan kuadratif. So kita bagi dia nampak kuadratif betul-betul lah. Maksudnya kita kembangkan lah. 2x kuasa 2 tolak 6x tambah 3x tolak 9. 2x kuasa 2 tolak 3x tolak 9. Ini yang dia nak. Boleh? Dia nak apakah ketaksamaan kuadratif ini? Oh, okey. Ataupun kita lebih faham sebagai apa ketaksamaan yang menyebabkan kita lukis gambar raja macam ini. Boleh? Okey, soalan B, cikgu kata N dan 6 tolak N ialah punca bagi persamaan ini. Cari apakah nilai P dan nilai N. So kalau dia ialah punca, apa yang you buat okey. Daripada punca yang tapak itu, awak buat pemfaktoran dengan arah terbalik punya kan? Sebab N, awak tulis S tolak N. Yang ini awak tulis sini. Lepas tu awak kembangkan. Lepas tu awak banding. Boleh jugalah kalau awak nak pakai cara ini awak bandinglah yang ini sama dengan P awak. Tapi lepas tu awak perasankan tanpa N tolak N hilang sebenarnya. So terus sajalah P sama dengan negatif 6. Lepas tu kalau ini dengan ini awak dapatlah jawapan N. Dapat benda ini selesaikan. Selesaikan awak dapat jawapan N. Dan ini ialah jenis kuadratif, awak dapat 2 punca yang sama. Itu memang satu cara kita boleh pakailah untuk jawab soalan ini. Ataupun kalau siapa nak pakai teknik hasil tanpa punca, hasil darab punca pun boleh. Kita cuba boleh. Tapi kaedah ini pun okey Ilya, tak ada masalah. Hanya cikgu sebab lama buat sampai sekarang tak pernah buat lagi hasil tanpa punca, hasil darab punca kan. So kita buat sikit So sekarang kita tahu soalan kita, punca kita ialah, mana soalan dia? Punca kita ialah N dan 6 tolak N. So apakah hasil tanpa punca? Tanpa 2 ni? 6. Lepas tu apakah hasil darab punca? 6N tolak N kuasa 2. Okey, 6N tolak N kuasa 2. Di mana sini Ilya sebenarnya dia sudah ringkaskan Aku takut adik kawan tak tahu. Okey, ini sebenarnya dia buat N tanpa 6 tolak N. Itu yang dapat 6. Yang ini dia buat N 6 tolak N. Itu yang dia dapat 6N tolak N kuasa 2. Itu awak ambil daripada punca yang ada. Kejap. Bangan tak cukup untuk saya. Ramai. Cukupkah? Okay. So lepas itu kita tengok persamaan yang dia bagi kita. S kuasa 2 tambah P. Mana pergi? Mana pergi ni? N kuasa 2. Okay. Apa dia? S kuasa 2 tambah P X tambah 9 sama dengan 0. Apakah hasil tanpa punca kamu? 6. Ilya ingat tak? Formula. Kalau awak ada persamaan, macam nak tahu hasil tanpa punca? X kuasa 2 tolak HDP X tambah HDP. Bukan itu. Di mana kalau awak ada satu persamaan, nak tahu hasil tanpa punca ialah negatif B per A. Ini. Okay. So apa dia? Negatif 6.
Datang dari sini. Oh, negatif P per 1. Negatif P per 1, tapaklah negatif P lah. Boleh ya? Yang ini ialah rumus dia, yang ini ialah rumus dia. Okey, hasil darat punca punya rumus ingat tak? C per E. Ini C per. Ini rumus dia. Jangan tanya saya cikgu mana C dan A datang. Okey, so kalau untuk kes ini, apakah C kamu? 9. A kamu? 1. So kita dapat 9. So bila awak gabungkan, awak dapatlah. Okey, kita gabungkan kita punya hasil tambah. Okey, kita ambil kita punya hasil tanpa punca, kita cantumkan. So kita tahu negatif P sama dengan 6. So P sama dengan negatif 6. Lepas tu kita tengok lagi kita punya hasil darat punca dengan hasil darat punca. So awak dapatlah 6N tolak N kuasa 2 sama dengan 9. Nanti awak buat, awak dapatlah N sama dengan 3. Sebenarnya kalau kamu tengok baris ini dengan baris ini, inilah dia. Kalau kamu tengok, inilah dia. Nampak tak? Ini dengan ini. Boleh? Kecil kan? Ni. Negatif P sama dengan 6 inilah. Okay? Yang ini 6N tolak N kuasa 2 sama dengan 9. Ini dia. Mana dia? Ini. Mana? Mana dia? Ini dia. Tapi di dalam susunan yang berbeza lah. Dia tak. Ini. 6N tolak N kuasa 2 sama dengan 9. So nanti awak ringkaskan dapat 3. Tapi Ilya punya cara tak salah. Kalau awak nak carry on tak ada masalah. Hanya cikgu cuba recall awak tentang kaedah ini ya. Okay, kita sambung. Soalan 18. Raja dibawa untuk graf lengkung ini. Dan titik pusingan dia negatif 3, 4. A dan B ialah terletak pada pasi X. Maksudnya A dan B ialah pindasan X kita lah. Okay, soalan saya, apakah nilai P dan Q? So kalau kamu tengok soalan ini, cikgu pesakkan sikit. Kalau kamu tengok soalan ini ada modulus tau. Cikgu ingat tajuk pertama cikgu pernah terangkan sikit kan. Apa pengaruh modulus kepada graf kita? Pantul juga. Power itu pantul ke atas tak bergerak. So untuk soalan ini, apa graf asalnya? Bahagian mana dipantulkan? Bahagian biru ini ke? Bahagian pink color ini ke? Bahagian kuning ini? Yang mana sudah dipantulkan? Biru yang maksudnya asalnya bukan di situ. Sebab modulus dia jadi ada di situ. biru dan kuning. Kalau biru dan kuning, maksudnya awak rasa graf original macam inilah kan? Tapi kalau kamu tengok graf ini, apa A awak? 1. Kalau A 1, mungkin ke graf awak macam ini? Kalau A 1 maksudnya graf senyum kan? Oh, yang So pink. ini original sebenarnya siapa yang pantul ke atas? Yang pink color, bukan biru dan merah. Boleh? Sebab kita nampak ini sebelum modulus A kita adalah satu nilai positif. Maksudnya kalau sebelum modulus saya punya graf adalah satu graf senyum. So graf asal kita di sini. So macam tadi jugalah. Kalau atas ialah negatif 3, 4, maka sekarang bawah ialah negatif 3, negatif 4. Boleh ya? Okey. Sekarang dia tanya apakah nilai P dan Q. So macam biasalah. Awak nampak setiap bentuk pengukuran kuasa 2, awak buat inilah. Ini tukar tanda, ini salin. Ini yang awak dapat. Tapi original punya di sini. So awak boleh terus cakaplah P sama dengan negatif 3. P sama dengan negatif 3. Lepas tu awak boleh cakaplah Q tolak 1 bukan sama dengan positif 4. Tapi sama dengan negatif 4. Boleh?
Sebab kita kena rujuk balik kepada graf original kita. So kalau graf original kita punya ini bukan positif 4 atas ini tapi negatif 4 bawah ini. Boleh ya Ilya faham? Okay, so jawapan untuk Q sepatutnya negatif 3 lah, bukan 5. So kita kena ubahlah. So ini bukan, cikgu tengok you tulis apa. Cari apakah koordinat B. So kamu ambil fungsi ini, kejap. S tolak P kuasa 2 tanpa Q tolak 1. Awak kata dia sama dengan kosong. Sebab untuk koordinat B, okay, untuk koordinat B kita punya Y ialah kosong. Betul awak kata dia sama dengan kosong. Lepas tu nilai P awak masukkan, nilai Q dia silap sebab A you silap lah ya. Sepatutnya tulis negatif 3 lah ya. Okay. Lepas tu awak selesaikan dia. So semua kena buat balik baru lah ya. Semua kena buat baru. So ini kita buat baru lah ya sebab nilai itu salah. Habis kenapa jawapan akhir? Oh, jawapan akhir tadi okey aja, kenapa? Okey, so ini ialah S tambah 3 kuasa 2 tolak 3 sama dengan kosong. So kalau awak kembangkan S kuasa 2, cukup cepat sikit ya, tanpa 6S tanpa 9 tolak 3. So S kuasa 2 tanpa 6X tanpa 6. Sama dengan, cikgu ada silap mana-mana tak? Selesaikan ini. Dapat jawapan apa? Bila awak selesaikan ini, awak dapat jawapan apa? Tak cantik. Negatif 1.2. Jawapan dia sama dengan you kejap. Tapi yang ni bukan cahaya punya, yang ni air punya. Oh, bukan you ah? Sorry, sudah lupa tukar orang. Oh, terlambat nama sudah. Mana Ain punya nama? Oh, Ain. Sorry Ain. Salah tengok sudah. Kejap, nanti saya tengok jawapan dia betul. Kenapa Mana silap kita? P. Ini soalan apa? Lupa lagi. Soalan 10. Q negatif 3. P negatif 3. P negatif 3, Q negatif 3. Mana silap ni okey. Silap sini. Sini bukan negatif 3. Sebab sini ialah tanpa Q tolak 1 kan? So Q tolak 1 ialah negatif 4. Boleh? Boleh. Okey. Saya ambil Q saja, saya tak ambil tolak 1. So kalau negatif 3 tolak 1, sepatutnya negatif 4. Ini silap saya. So ini negatif 4. Negatif 4. So sini jadi 5. 5 kan? Okey, sekarang boleh dapat jawapan cantik lah Ain. Boleh cikgu. Okey, so dapat apa? Negatif 1 dengan negatif 5. So nanti kita tulis inilah ya. Ain, cikgu tengok awak punya kerja-kerja sebelum saya padam. Cikgu padam apa ni? Kalau ikut awak punya, mana tapak 6X ini? Mana awak tapak 6X ini? Ain? Ain, mana you dapat tampak 6X ini? Saya kembang rasanya. Kalau you kembang, sepatutnya nanti ada satu lagi macam cikgu kan tanpa 9. Tanpa 9 mana pergi? Betul tak? Sini sepatutnya ada tanpa 9 kan? So tak tahu kenapa accidentally jawapan tu boleh jadi betul. Tapi sebenarnya sudah silap Sebenarnya sudah silap. So ini sepatutnya tolak 4 So awak akan dapat jawapan macam ini. Okey,
kenapa awak pilih B awak ini ambil negatif 1? Awak tak ambil negatif 5? Kan kita ada dua jawapan S. Kita ada dua jawapan S. Okey, kalau saya masukkan nilai Y sebenarnya tak payah kira lah sebab tadi awak kata Y awak kosong. So, cikgu ada dua titik. Satu ialah negatif 1, 0. Satu ialah negatif 5, 0. Mana nak tahu mana satu nak ambil? Sebab negatif 5, 0 tu kan titik koordinat A kan cikgu kan? Ya, okey. Kenapa kita ambil saja jawapan ini sebagai B? Sebab kalau awak tengok betul-betul ini sebenarnya ialah koordinat A. Sudah diberi oleh soalan. So, kita tahulah ini B. Boleh ya? Okey. Lepas tu soalan tanya, apakah titik pusingan bagi original punya? So, titik inilah. Jawapan dia negatif 3, negatif 4. Awak buat apa untuk dapat dia? Negatif B per 2A C tolak. Mana nak dapat ABC awak? Yang X kuasa 2 tambah 6X tambah 5 yang saya buat kat B. Oh, yang awak buat di sini. Tapi Ya, sebenarnya betul jugalah. Di mana awak memang pakai formula yang awak hafal itulah. Tapi itu je aku kata awak dua kali salah, benda itu jadi betul balik. Sebab awak punya ini memang sama dengan cikgu punya. Maka aku kata, cikgu kenapa boleh betul balik kan? Sebab awak tersalah. Yang awak salah ini, jangan awak matching dengan cikgu punya ini. Memang original punya persamaan ialah ini. Tapi awak sebenarnya sudah dua kali salah. Baiklah, dapat betul. Tapi sebenarnya tak payah tu dah. Macam tadi awal-awal cikgu pun sudah cakap lah. Inilah titik pusingan dia. Negatif 3, negatif 4 terus. Okey, terus. Tapi kalau awak nak, cikgu daripada fungsi ini, kalau fungsi ini saya pergi buat lagi pengempunan kuasa 2 ataupun saya pakai formula yang saya hafal itu, saya dapat jawapan dia. Cikgu pun tak kata awak salah lah. Hanya awak membazir masa buat banyak kerja. Boleh ya? Cikgu, Apa dia? formula yang Ain tulis tu memang untuk titik pusingan punya ke? Ini saya tengah fikir. Last saya dah bagi awak dah. Sebab saya rasa saya tak bagi awak formula ini. Tak ada. Cikgu bagi ke? Tak ada. Sebab cikgu tak bagi sebab formula ni sangat agak sukar nak hafal. Cikgu rasa tuition kot. Boleh ya? Terpulang kepada kamu lah kalau awak memang hafal rumus ini. Tapi exam rumus ini memang tak dipekarkan. So katakan kalau kita, sebenarnya bila kita boleh ambil ini, kita pergi buatlah kita punya pengempunan kuasa 2 untuk dapat dia. Di mana kita tak pakai formula, kita jalan-jalan jauh. Tapi soalan ini sebenarnya tak payah. Tengok tahu. Tengok tahu. Okey, soalan 11. Okey, pendek aja. Okey, Rama mempunyai sekeping kad Manila berbentuk segi 4 tepat. Panjangnya 3S tambah 1 dan lebar dia X. Dia potong satu segi 4 sama keluar. Yang mempunyai sisinya X. So maksudnya sini X lah. Sebab dia kata segi 4 sama daripada kad. Cari julat nilai S jika luas yang tinggal. Maksudnya kawasan putih ini selebih-lebihnya ialah ini. Okay? Selebih-lebihnya ialah ini. Bukan ngangam dia tapi selebih-lebih dia. So Ilya pergi cari luas yang tinggal ini. So ini lebar kita tapi panjang kita sudah bukan 3S tambah 1 lah. Sebab sebahagian sudah tolak keluar. So itu yang dapat 3S tambah 1 tolak X. Kita dapat 2X tambah 1. Sebab 1S sudah ditolak keluar. So panjang kali lebar. Kemudian soalan kata selebih-lebihnya nilai ini. Hanya simbol ini tak betul. Simbol selebih-lebih ini tak betul. Okey, sebenarnya di sekolah cikgu kena ajar awak kinematik kan. Besok awak tak ada. Habis kinematik tu cikgu akan ajar satu tajuk. Di situ kita memang akan hafal. Kita memang akan hafal selebih-lebih ini apa simbol yang betul. Buat sementara waktu itu cikgu terpaksa cakap sajalah. Okey, selebih-lebihnya dia sebenarnya dalam bahasa kita jarang ada selebih-lebihnya kan. Bahasa kita biasanya ialah sekurang-kurangnya. Tapi dia opposite. Kalau sekurang-kurangnya, kalau cikgu kata umur cikgu sekurang-kurangnya 40 tahun. Cikgu umur 41 ke atas ke 30 lebih aja. Kalau cikgu kata sekurang-kurangnya 40 tahun. 40 tahun ke atas.
Okay, 40 tahun ke atas. So kalau selebih-lebihnya benda itu terbalik. So simbol itu ialah lebih kecil. Okay. Tapi apa silapnya? Kalau cikgu kata umur saya sekurang-kurangnya 40. Boleh tak saya umur 40? Boleh. Boleh. So kena ada simbol sama dengan. Boleh. Ilya, itu saja silap dia. Oh, boleh. Okay, kena ada simbol sama dengan. Tapi kamu jangan risaulah. Memang tajuk seterusnya kita akan belajar benda ini. Selebih-lebihnya apa simbol dia, sekurang-kurangnya apa simbol dia, tidak melebihi apa simbol dia. Okay? Tapi sekarang cukup terang sikit lah. So kerja lain lah kita kembang. So sini semua ada sama dengan ada sama dengan, ada sama dengan. So bila awak nampak kuadratif, macam cikgu katalah, nampak ini saja ada ketaksamaan kuadratif, mesti ada benda ini. So awak masukkan tapak punca dia negatif 4 dan 3. Sebab lebih kecil kita lolek bawah dan kita tulis jawapan pun ada inilah. Okey. Boleh kan? Okey. Ilya, saya padang sama dengan dulu. Saya nak beritahu awak ada 2 kesalahan. Okey. Tadi ialah ini sama dengan. Satu lagi kesalahannya. Kalau inilah jawapan awak. Okay. Soalan minta kita tentukan nilai-nilai integer x. Dia mesti nombor bulat lah, mesti integer yang mungkin. Nilai-nilai s yang mungkin. Dan kita tahu s ialah panjang lebar ke panjang, lebar sisi itu. So dia tak mungkin negatif. So awak mula kita tak ambil lah negatif negatif 3, negatif 2, negatif 1, kosong kita pun tak ambil. Okay? Kita tak boleh kata lebar kertas itu kosong. So kita akan mula ambil 1, 2. Tapi Ilya, ikut awak punya, boleh tak awak ambil 3? Tak. Tak boleh sebab tak ada sama dengan. Boleh ya? Hanya paylah awak dapat betul. Sama dengan baru boleh ambil 3. Kalau tak ada sama dengan, sepatutnya awak tak ambil 3. Boleh ya? Okay. Ada 2 kesalahan, tapi 2 salah jadi betul balik. Sebab awak curi-curi tengok jawapan buku ke? Benar, dia teacher. Tersilap. Sebab ramai orang 2-3 kali salah, kemudian jawapan itu betul balik. Okey, tak apa. Okey, soalan 12. Okey, fungsi kuadratif ini memberi titik maksimum ini. So, ini siapa yang buat? Okey, Ilya buat. Nyatakan apakah koordinat titik A. Okey, dia menyilam pasi ini pada titik A. Maksudnya titik A ini sebenarnya ialah pindasan Y lah kan. Pindasan Y kita baca C saja. Okay? So kita tahu titik A ini ialah pindasan Y. Kita baca saja. C dia 6. Tapi soalan bukan tanya apakah pindasan Y. Soalan tanya apakah koordinat. So kita kena tulis jawapan kita dalam bentuk koordinat. Y dia 6. X dia 0. Boleh? Soalan ini tak ada pengiraan. Faham saja. Okey, ini sekali lagi lah dia paksa awak gunakan pengampunan kuasa 2. So kita buatlah. Okey, mula-mula kamu ni semua suka tarik satu langkah Ini ya. Waktu saya mengajar pun saya tak tolak langkah ini. Okey. Kita mula-mula tarik A keluar dulu. Lepas tu baru ambil ini bagi 2, kemudian kuasa 2. So kalau ini bagi 2 memang tak apa. Kalau ini awak kuasa 2, tak apalah ini. Okay. Sini negatif 6 saling. Ini lompat step ni. Okay, cukup tambah satu langkah di sini dulu Negatif S tolak P per 2 kuasa 2 tolak 6 tolak. Kembangkan ini, Ilya. Yang mana? Ini. P kuasa 2 per 4. Okey, P kuasa 2 per 4. Okey. Lepas tu baru kita buka kurungan besar ni. So itu yang jadi tolak 6 jadi tambah 6. Tolak P kuasa 2 per 4 jadi tambah. Sebab kita tarak negatif ini. Sebab itu ke Ilya? Bukan sebab ini kan? Sebab dah buka kurungan besar. Memang sebab kurungan besar. Takut awak sebab belakang tu. So ini yang awak dapatlah bila dia minta kita gunakan kaedah pengampunan kuasa 2. Okey, nak cari P dan K. P di mana? K di mana?
Okay, P di sini, K di sini. Oh, sini. Okay, P di sini. P datang daripada persamaan, di mana kita ada P. K ialah titik maksimum. So, macam biasalah, kita baca dulu koordinat kita. Yang ini tukar tanda, yang ini saling. Itu apa? 6. 6 tanpa P kuasa 2/4. Tapi soalan kata titik itu ialah negatif 1K. Soalan kata ini ialah negatif 1K. So, kita bandingkanlah koordinat X dengan dia. So, dapatlah ini. Lepas tu kita banding lagi koordinat Y dengan dia punya, kita dapat ini. Okay. So, untuk soalan kali ini, kita tak payah buat persamaan serentak sebab ini walaupun ini ada PK, tapi sini hanya ada P. So, kita selesaikan, dapat nilai P dulu, ganti masuk, dapat nilai K. Ya. Okey, seterusnya lakarkan graf daripada negatif 3 sampai 0. Ini sama macam bila cikgu ajar kinematik. Kan kerja yang serupa. So, kita ambil fungsi kita, akhirnya mana persamaan kita? Maksudnya inilah, di mana P awak ialah negatif 2. So, maksudnya persamaan awak ialah negatif X kuasa 2, P kita negatif 2. So, negatif 2X tambah 6. Inilah fungsi kita. Kalau saya tulis dalam bentukan. Kalau saya tulis dalam bentuk pengembunan kuasa 2 ataupun kita panggil bentuk vertex, dia ialah negatif X. P kita negatif 2. Negatif 2, ini. Kalau P ini negatif 2, tolak negatif 2 bahagi 2, berapa? P ini kalau awak ganti negatif 2. Tak apa-apa? 1. 1. Ataupun sebenarnya kita, sebenarnya tak payah sebab kita ada ini. Kita ada ini, tulis saja cukup. Tolak 1 kuasa 2. Kemudian tambah K. Bukan tambah 1, teacher. Tukar tanda. Oh ya, thank you. Tambah 1. Okey. Lepas tu tambah dengan K. K ini 7. Sebenarnya tak payah isi balik kepada sini. Sebab kita sebenarnya tadi kita ada jawapan titik maksimum tu. Tapi kalau nak ganti masuk, akhirnya aku pun dapat benda ini. Aku pun dapat benda ini. Okay, so bila kita nak lakar graf, so kita tahu titik maksimum kita ialah negatif 17. Dan kita tahu graf kita masam sebab negatif. Pindasan Y kita 6. Hanya pindasan S belum ada lah, kita kena carilah. So kita gunakan rumus kualitatif ataupun ini memang kena rumus kualitatif. Sebab nilai tak cantik kan. So awak dapat ini. Hanya bila nak lukis jawapan. Bila nak lukis jawapan, kalau macam ini sudah siap lukis, senanglah kita. Tapi sendiri nak lukis. Kalau sendiri nak lukis, selalu ikut ini Mula-mula masam. Lepas tu saya ada 2 pindasan S. So pasti S kena di sini. Ini nombor yang kecil. Ini nombor yang besar. Dengan nilai macam ini, saya punya pasi Y tak boleh di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah, kena 2 nombor sama. Dan dia mestilah lebih dekat ke sebelah sini. Di mana pindasan Y saya ialah, berapa tadi? 6. Dan titik saya ini ialah, tak ingat sudah. Negatif 17 Okey, negatif 17. Dan soalan kata, dia bagi jumlah ini daripada negatif 3 sampai 0. So negatif 3 sampai 0. 0 kita tak ada masalah sebab kita memang boleh baca sampai sini. Tapi kita ada masalah dia nak sampai negatif 3. So saya perlu tunjuk dalam gambar raja saya ayah. So saya kena tunjuk dalam gambar raja saya bila ini negatif 3 apa nilai ini. So kita kena ganti masuk lah. Kita ganti masuk bila ini negatif 3 apa jawapan dia. Jadi ada buat tak? Ini. Dia masukkan, dia dapat jawapan itu ialah 3. Maksudnya tempat ini 3. So soalan sebenarnya dia pentingkan kawasan ini. Negatif 3 sampai 0. Kalau awak lukis lebih, dia tak tolak markah awak. Tapi mesti semua ini saya nampak. So, kejap, cikgu kecilkan.
So macam Ilya dia buat cikgu kata negatif 3 sampai kosong. Ilya punya dia mula dengan negatif 3. Tapi dia buat lebih daripada kosong. Tak ada masalah. Janji sampai sini ada. Sini sampai sini ada. Sampai sini. Yang ini ada tak ada, asalkan kalau ada pastikan betul lah. Kalau tak ada pun tak apa. So terpulang kepada Ilya lah, you nak padang ke tak nak padang. Sini cikgu nampak you padang. Tapi sini you tak padang. Tapi tak apa. Okey, apa pula? Okey, sudah habis. Silakan graf. So, dengan cikgu sudah ulang kaji di sekolah tentang kinematik, buat ini tak susah lah sebab baru ajar dalam kelas kan. Okey. Tak faham yang 13B, cikgu. Okey, Ain. Tadi kita tengok 13A dululah ya. Okey, ini ialah soalan tanya apakah pengaruh lah kalau salah satu berubah. Okey. So, cikgu kata kalau hash berkurang. Hash di sini, kalau kamu tengok ini ialah bentuk vertex. Hash sebenarnya merupakan bukan pindasan Y. Hash ini sebenarnya merupakan apa? Ain tahu tak? Dia bukan pindasan Y kita sebab ini bukan bentuk am. Y hash ini sebenarnya ialah apa? Dia dikaitkan dengan apa? Kita punya titik maksimum minimum kan? Kalau A kita 2, maksudnya titik minimum kita. Titik minimum punya koordinat X kan koordinat Y? Y. Y. So sebenarnya sini bukan pindasan X tapi koordinat Y bagi titik kalau untuk kes ini ialah titik minimum. So bayangkan kalau koordinat Y untuk titik minimum kita berkurang, apa kesan dia? So kita katalah dia bergerak ke bawah. Secara menegak ataupun kita boleh katalah dia bergerak kena cakap ke atas ataupun ke bawah kembali secara menegak. Sekarang sebab di sini dia kata berkurang saja, dia tak kata berkurang daripada berapa ke berapa. Kalau dia kata hash berkurang, kalau soalan ini kata hash berkurang dari 5 kepada 1. Kalau dia ada ayat macam ini, maka awak kena kata graf bergerak ke bawah secara menegak sebanyak berapa langkah. Kalau 5 kepada 1 berapa langkah? Ain kan? 5 kepada 1 berapa langkah? 4. Kalau 5 kepada negatif 1? 6. 6. Macam itulah. Tapi sebab sekarang dia tak cakap. So kita hanya kata gerak ke bawah. Boleh ya? Okay. Sekarang next cikgu kata nilai K berubah. So ini bentuk vertex. Apa pengaruh K ni? Dia sebenarnya ialah apa? Dia ialah titik minimum punya apa? Tadi belakang itu ialah koordinat Y. Yang ini bila kita ubah tanda dengan K kan? So ialah dia punya X. So itu sebabnya dia Y tak berubah tapi X saja berubah. So itulah maksudnya graf bergerak kenapa ke kanan? Sebab dia bertambah. Kalau dia kata nilai K berkurang, kita akan bergerak ke kiri. Dan pergerakan itu secara mengufuk lah. Maksudnya ketinggian dia tak ubah. Dia jalan macam ini. Nah sekali lagi lah sebab dia tak cakap dari berapa ke berapa, kita hanya cakap saja. Dia gerak ke kanan secara mengufuk. Cukup. Tak tahu dia gerak berapa langkah sebab tidak diberi maklumat dalam soalan. Soalan B, nyatakan fungsi ini apabila graf dipantulkan pada garis lurus Y sama dengan H. Mana graf kita? Soalan 13. Cikgu, sama macam soalan Ilya kan yang ke-7. Soalan 7 kita tengok kejap. Beza. Itu dipantul pada pasi X. Lain. Tempat pantul kamu tak sama. Cikgu pantul dulu baru awak nampak maksud dia. So untuk graf ini kita graf senyum ke Masan? Senyum. Senyum graf senyum. Yang kita tahu ialah titik minimum kita ialah apa dia? 0. Apa huruf? 02. Titik minimum kita.
Kalau ini, apakah titik minimum kita? Nak baca titik minimum kita? Yang ini kenapa apa? Yang belakang ni kenapa apa? KH tukar. KH. Satu tukar tanda, satu saling. Okay. Dan kita di sini, kita nak cari pindasan S tak boleh sebab kita tak tahu nilai K dan H. So nak cari pindasan Y pun sebenarnya kita tak mampu buat sebab dia dalam keadaan KH. So kalau dia bagi kita bentuk vertex, kalau nak suruh kita lakarkan graf, ini maksimum yang kita boleh lukis. Dia satu graf senyum sebab kita nampak dia dua. Dan kita tahu kita punya titik minimum ialah KH. Even KH ini kita pun tak tahu dia positif ataupun negatif tau. Kita tak tahu. So saya sebenarnya tak tahu di mana letak pasi S dan pasi Y saya. Sebab saya tak tahu nilai K saya berapa. Kalau nilai K saya positif, jangan cikgu lukis satu pasi. Okay, kita pincang pasi Y dulu. Kalau K saya positif, maka saya punya pasi Y akan ada di sini. Kalau K saya kosong, dia di sini. Kalau K saya negatif, dia di sini. Saya sekarang tak tahu sebab soalan tak cakap pun K itu positif ataupun negatif. Begitu juga untuk pasi X kita. Cikgu tak tahu di mana sebenarnya. Sebab saya tak tahu apa nilai H. Kalau nilai H kita kosong, dia ada di sini. Kalau nilai H kita positif, so dia kena di bawah lah, baru H kita mungkin positif. Kalau dia negatif, sepatutnya dia di atas. Tapi sekarang kita tak tahu. So lakaran graf yang saya boleh buat untuk soalan ini saja. Sebab maklumat tidak mencukupi. Okey, sekarang dia kata graf itu dipantulkan pada garis lurus Y sama dengan H. Y sama dengan H. So mana garis dia? Satu garis ufuk ini. Y sama dengan H. So kalau dia pantul, apa akan berlaku? Dia dipantul pada garis merah ini. Apa jawapan dia? Boleh? Siapa yang Itu akan berubah jadi negatif dia jadi sama macam ini. Dia jadi macam ini. Tapi kali ini apa yang awak nampak macam itu Kalau Ilya tadi bentuk berubah, titik pun berubah kan? Titik minimum dia berubah kan? Tapi sekarang kita bentuk berubah. Tapi titik maksimum minimum kita tetap KH. So itu sebabnya bila cikgu nak suruh awak nyatakan fungsi ini, kita salin balik fungsi ini, yang kita perlu ubah hanya 2 jadi negatif 2. Belakang tak payah kacau sebab belakang tak ubah. Boleh? So jawapan dia ialah, nak salin balik jawapan. Sini soalan berapa? Soalan 13. So kita salin balik soalan kita. Tapi kali ini sebab titik maksimum minimum kita masih titik yang sama. So kita tak ubah apa-apa di sinilah. Tadi Ilya punya dia ubah. Itu sebabnya nilai ini kita kena tukar sesuatu. Tapi sekarang tak ubah, so tak payah tukar. Yang ubah hanya bentuk. So daripada graf senyum, dia sudah jadi graf masal. So daripada positif 2, dia sudah jadi negatif 2. So ini jawapan dia. Sekejap, cikgu cek soalan 13. Ya, ini jawapan dia. Boleh? So soalan jenis ini, awak memang kena lukis keluar dulu tau. Awak lukis keluar dulu, baru awak boleh imagine apa sudah berubah. Dan apa pengaruh dia kepada graf kita, fungsi kita. Ya. Mana sudah. Okey, soalan 14. Raja menunjukkan keratan lentas kolan di sebuah rumah. Diberi bentuknya diwakili oleh ini. Maksudnya lengkung inilah. Okey. Dia tanya, apakah lebar bukaan kolam tersebut? Soalan itu ada pasi X, ada pasi Y, tak ada. So kalau dia tak ada pasi X, pasi Y, awak sebenarnya tidak boleh terus buat angkapan mana dia. Awak kena kira dulu. So apa Ilya, bukan Ilya, Shikim buat. Okay, Shikim buat sama dengan kos. Okay, awak ambil fungsi ini, awak buat sama dengan kosong, awak tapak pindasan X dia. Ini pindasan X dia.
Dan lepas tu awak kata lebar bukaan kolam awak terus ambil ni. Dengan ini maksudnya awak rasa pasi S di sini. Betul ke Syikir? Adakah awak pasti? Tapi Tahulah. kan dia kata bukaan. Kalau bukaan bukan yang hujung sekali dekat tempat dia terbuka. Ya, tapi soalan ini tak beritahu saya di mana letaknya pasi S. Awak yang buat anggapan dia ada di sini kan? Kan soalan pernah cakap. Soalan tak cakap kan? Kalau kamu masih ingat, cikgu pernah ajar benda ini semasa cikgu ajar fungsi kuadratif. Rasa baru-baru ini waktu pembezaan ke pengamiran. Pun ada benda macam ini kan? Cikgu kata, awak jangan buat anggapan mana letaknya pasi S dengan pasi Y ikut gerak hati awak. Cikgu rasa tempat ini saya pun letak. Jangan. Kita kena cari. Macam mana nak cari? Kita kena buatlah 4 maklumat itu, kemudian kita dapat final keputusan. So kita kena, okay, so mula-mula kita pergi cari yang ini ialah pindasan X. Okay, pindasan Y. Syikin kan? Syikin sambung pindasan Y. Kalau inilah persamaan awak, pindasan Y. 50. 50. Okey. So kalau macam ini, macam tak logik awak letak pasi X di sini. Sebab awak punya pindasan Y, boleh lagi sebab awak punya pindasan Y di sini. Mungkin lagi, tak tahu lagi. Okey, pentograf. Senyum. Senyum. Sebab kita dapat A kita lebih besar daripada kosong. So kita tinggal lagi satu ialah titik maksimum minimal. Panjang ceritanya. Okey, kita buat. Tak apalah, praktis. Kali ini awak akan kurang selesa sikit sebab kita punya A tak cantik ya. Tapi kerja serupa aja. Okey, kalau saya tarik 2/5 keluar, Syikin sambung Cuba So negatif 12S akan jadi apa? Erti buat. Negatif 6. Negatif 6. 6 sahaja. X. Kalau saya kembang ini, saya tak dapat negatif 12S tau. Cikgu dapat negatif 12/5X. Tak, negatif 30. Negatif 30 baru betul kan? Ada orang tak tahu macam mana dapat 30, perlu saya terangkan. Bila awak kurang pasti apa nilai ini, awak cuba kembangkan. Tengok boleh dapat atas balik tak? Boleh dapat atas balik maksudnya apa yang awak tulis ini adalah betul. Kalau tak dapat atas balik itu maksudnya something wrong lah. Macam tadi awak cakap, berapa tadi awak cakap? Tak ingatlah awak cakap berapa. Bila awak tarak tak jadi maksudnya something wrong lah. Okey, untuk 50? 125. 125. Betul tak? Kalau awak kembang dapat 50. Okey, betul. Okey. So lepas tu kita buat kerja itu 2/5 S kuasa 2 tolak. Cikgu tulis 2 kali dulu. Okey, so kita mula dengan negatif 30. Negatif 30 bahagi dengan 2. Mana kita akan dapat negatif 15 nanti ya. Okey, pelakan. Kalau awak kuasa 2 dapat apa? 225. 225. Cikgu percaya awak saja, jangan salah kira. Okey, yang ini? 125. Kita saling sajalah. Tanpa 125, tanpa 125. Okey, sambung. 2/5 kurungan X tolak 15 kuasa 2 Kecil. You nak buka kurungan kurungan besar. masih kurungan besar. Okey, S tolak 15 kuasa 2. Tolak 100. Okey, tolak 100. Okey, sambung. 2/5 kurungan X tolak 15 kuasa 2 tolak Tolak berapa? Sorry. tolak 40. 40. So maksudnya titik kita ialah apa?
15 negatif 40. 15 negatif 40. So kalau kita gabung semua maklumat ini, so saya dapat satu graf senyum, potong di tempat 5 dan 25. So pasi Y kena letak di mana? Belah kiri. Kena sebelah kiri sini ya. Dan di mana kita tahu pindasan Y ini 50 dan titik ini ialah 15 negatif 40. Okey. Cukup maklumat ke? So, saya pun tak tahu dia. Saya pun tak tahu dia di mana sebenarnya. Sebab kalau ikut soalan ini, dia kena beritahu cikgu pasi X di mana. Sebab dia mungkin macam Syiking faham di tempat ini kan. Tapi kalau cikgu kata di tempat ini, salah ke cikgu? Kalau cikgu kata di tempat ini. Boleh juga kan? Boleh. So soalan ini sepatutnya dia kena beritahu cikgu di mana letaknya pasi X. Dia tak cakap tak boleh sebab ikut lakaran graf itu kita tak nampak. Nanti ya saya tengok jawapan awak betul ke salah. Kalau jawapan betul maksudnya okey. Dia memang anggap itu sebagai pasi X. Dia anggap ini sebagai pasi X. Macam apa yang you rasa itulah awak ini sebagai pasi X. Maksudnya dia anggap tempat ini. Macam apa yang you buat lah. Tapi sebenarnya tak boleh dalam exam tau. Terpadam. Sepatutnya tak boleh. Dia kena sebut dalam soalan. Maklumat dah cukup sebenarnya soalan ini. Okey, lepas itu cikgu tanya apakah kedalaman maksimum kolam itu? Kedalaman maksimum kolam itu. So maksudnya dia tanya ini. Sebab awak angkat itulah lantai dia, so awak angkat dia tanya inilah. Okay, awak angkat dia tanya ini. So kalau awak tanya ini sebab awak punya gambar raja, awak tahulah dia ialah 40. Sebab kalau kedalaman maksudnya tinggi dia kan. So kita jangan ambil negatif, kita cakap saja 40. Cakap saja 40. So bolehlah di mana awak kalau nak pakai teknik pembeza. Sebab ini titik ini ialah titik minimum kan. Yang cikgu buat di sini ialah pengembunan kuasa 2. So kalau awak tak nak buat pengembunan kuasa 2, awak nak macam Syiking buat pembezaan, cikgu tak kata salah. Sebab soalan ini tak wajibkan kita. So boleh juga. Okay, awak bezakan, kemudian dia sama dengan kosong, selesai dapat nilai X. Nilai S masuk ke dalam fungsi, dapat nilai Y. Tapi bila tanya apakah kedalaman, kita hanya ambil nilai positif. Sebab dia maksudnya dia 40 di bawah lantai. So ketinggian kolam itu ialah 40. Ini kolam yang pelik sikit. Pula macam ini punya. Okey. Sudah. Ada lagi. Oh, ada lagi. Teacher, kalau bentuk lain dari yang diberi, sambung untuk soalan B, guna persamaan yang dibuat ke atau diberi? Okey, di sini di mana soalan minta kita tunjukkan ini. Okey, Ilya tunjuk sesuatu tak sama tanda sikit. Okey. Lepas tu soalan B, dia tanya benda lain. So Ilya you punya maksudnya ialah untuk buat soalan B, you kena ikut ini ke ikut awak punya. Betul tak? Itu maksud you? Betul. Awak kena ikut apa yang dia minta tunjuk itu. Oh. Okey, boleh ya? Tapi saya sudah tengok jawapan. Memang dia type salah. Ini memang tambah. So sebenarnya awak memang berjaya tunjukkan. Awak sebenarnya memang berjaya tunjukkan. Sebab saya tengok bila dia minta tulis ini, dia memang tulis ini di bawah. So soalannya ada mistake sikit lah. Tempat itu memang tambah sebenarnya. Soalan ini ada masalah sikit. So cikgu hanya go through kerja Ilya.
Tengok penulisan ada masalah tak. Okey, mula-mula tarik P keluar. Okey, lepas tu tunjukkanlah macam mana tapak ini ya. Yang ini saya bagi 2, itu sebenarnya tapak 2P. Lepas tu saya ambil ini kuasa 2, itu saya tapak 4/P kuasa 2. Ini saya salin. Okey, lepas itu okey. So, macam di sini apa Ilya buat ialah dia cantumkan 2 ini. So, bila dia cantumkan 2 ini, dia kena samakan pengebut lah. Itu sebenarnya dia darab P. So, dia cantum jadi macam ini. Okey? Okay, lepas itu baru dia nak buka kurungan besar. Boleh. So, bila dia buat, ini dengan soalan beza di sini aja. Tapi memang Ilya betul soalan yang salah. Sebab skema belakang memang dia tu ditambah. Okey. So, itu sebenarnya B you tak buat ya. So, kita buat sekarang ya. Jika titik maksimum bagi fungsi ini ialah negatif 4, 2. Kalau ikut awak punya ialah apa? Negatif 2/P. P, bukan tutup kurungan. Okey. Koordinat Y? QP tolak 4/P. Okey. Tapi soalan kata dia sepatutnya ialah negatif 4, 2. So apa yang kita kena buat? Banding. Banding kita bandinglah koordinat X dengan koordinat S, kemudian koordinat Y dengan koordinat Y. Okey, so kita buat aja lah ya. Negatif 2/P sama dengan negatif 4. QP tolak 4/P sama dengan 2. Cikgu perlu buat persamaan serentak tak? Tak. Tak payah. Buat mana satu dulu? Negatif 2/P. Kita buat ini dulu sebab ini hanya ada P. 1/2. So apa jawapan dia? 1/2. Okay. Menu 4 pun boleh, sheet calculate pun boleh ya. Okay. So sebelah sini kita gantilah Q 1/2 tolak 4 bahagi 1/2 sama dengan 2. So terpulang nak sheet calculate pun boleh, nak manual kira pun boleh. Kira kejap, cikgu nak jawapan saja. 10. Okey, 10. Kita cek jawapan kejap. P 1/2, Q 10. Okey, betul Okey, soalan 16. Okay. Soalan 16. Cikgu potonglah sebab dia ambil gambar separuh-separuh. Kejap. Supaya tidak diganggu kerja separuh-separuh ini ya. Kamu baca buku sendiri ya. Okey. Soalan A dulu Okey, cikgu bagi persamaan, kemudian cikgu bagi punca, cikgu minta awak ungkapkan. So, ini yang tadi yang soalan Ilya cikgu kata ada cadangan kedua tu. So, dia pakai hasil tanpa punca, pakai formula negatif P per A, C per A. So, daripada persamaan ini ya, S kuasa 2 tanpa Q, X tanpa R sama dengan 0. Kita masukkan negatif P per A dan C per A. Okay. So kalau kamu ringkaskan, ini negatif Q, ini ialah R lah. Okay. Erti ringkas, tak erti tak payah. Okay. Lepas tu, daripada dia kata kita punya punca ialah alpha dan alpha tanpa 2. So kalau awak buat hasil tambah, inilah dia lah. Kalau awak buat hasil darab, inilah dia. Lepas tu kita samakan mereka. So tapak ini, tapak ini. Boleh tulis 2 baris ini dengan betul, tapak makalah. Okey, selepas itu soalan minta kita ungkapkan. Dia tak minta kita selesaikan. Sebab kalau kamu tengok, awak pun tak mungkin selesaikan. Sebab sini ada A, ada A, ada Q. Persamaan baru 2. Benda ada 3. So kita memang tak mungkin selesaikan. Dan soalan minta kita ungkapkan A dalam sebutan Q. So huruf apa yang tak nak? Kalau A dalam sebutan Q. A yang tak nak. So kita akan buat perkara rumus lah. A sama dengan apa? Okay. So siapa ini? Okay, Shikin. Dia pilih sebelah sini ya. Dia pergi buat A sama dengan. Cikgu tengok kejap. Tolak, pindah. Okay. Dia buat ini. Kemudian dia masuk dalam sini. Betul ke? Mana tempat nak tengok? Kecilkan sikit. Oh, sebelah sini. Sorry. So dia pun masukkanlah
A dia. Lepas tu ringkas. Dia dapat jawapan ini. Cikgu cek jawapan Okey, betul. Cikgu tengok kejap. So, bila macam ini, cikgu minta kuasa 2. So, kita kena tulis macam ini. Atas ada 4 anak panah lah. Bawah jangan lupa darab. So, 2 darab 2, 4. Okey, sebelah sini, kamu tengok sini ada 2, sini ada 2. So, yang boleh potong lah. Tinggal apa yang ada di atas. Okey. Lepas itu, apa dia buat? Okey, dia ringkaskan sebelah sini. Betul? Okay, lepas tu sini ada perempat, belakang tak ada perempat, dia samakan pengebut. Okey, dia samakan pengebut, darab 4, darab 4. Betul? Lepas tu dia cantun tapak ini. So, soalan A dalam sebutan Q. Berjaya dah kita. Okey, soalan B. Cikgu bagi 5/3 adalah punca bagi persamaan ini. Cari apakah nilai P. So, kalau dia ialah punca, mesti dia boleh memenuhi. Kan dimasuk aja. Soalan ini sangat senang. Ganti masuk saja. Lepas itu awak selesaikan. Pagi ini awak boleh tekan kalkulator. Ingat dia kuasa 2 mesti buat dulu baru boleh darab 3. Sebab kuasa lebih penting. Kalau malas nak fikir kalkulator kira untuk awak pun boleh. Okay, so ini algebra biasa je lah. Awak kira-kira dapat jawapan 8. Okay. Betul. So tajuk 2 tak ada benda yang rumit Semua normal punya soalan Sekejap. Stop record. Apa lagi?